Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam dan Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan telah meminta Perdana Menteri agar menjalankan semakan ke atas dua hartanah negara yang disewakan kepada mereka berdua. Semakan yang diminta kedua-dua orang menteri itu adalah bebas daripada penglibatan pihak kementerian dan agensi-agensi yang mereka selia. Dalam satu kenyataan, PM Lee Hsien Loong mengatakan beliau menugaskan Menteri Kanan Teo Chee Hean untuk melakukan ini untuk menentukan sama ada proses yang sah dipatuhi dan jika ada sebarang salah laku. PM Lee menambah langkah-langkah ini adalah untuk memastikan pemerintah mengekalkan tahap kewibaan yang tinggi. Dua hartanah yang dipersoalkan merupakan rumah-rumah banglo kolonial di Rideout Road yang diuruskan oleh penguasa tanah Singapura SLA. Dalam respons kepada catatan media sosial sebelum ini, pihak berkuasa mengatakan Encik Shanmugam dan Dr. Balakrishnan mematuhi kesemua prosedur. Mereka juga mengemukakan bidaan melebihi panduan sewa dan ini semua tidak didedahkan kepada mereka sebelum ini. PM Lee sudah pun meminta laporan-laporan daripada agensi-agensi berkaitan bagi menentukan fakta-faktanya. Beliau juga meminta SM Teo untuk menjalankan semakan ini dengan cepat dan cekap serta mendedahkan semua dapatannya kepada orang awam menjelang sidang parlimen pada Julai nanti. Ini kerana terdapat beberapa anggota parlimen yang telah mengemukakan soalan mengenai hal itu. Sementara itu, Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri Ken Shanmugam berkata beliau mematuhi peraturan. Beliau juga akur orang ramai ada hak untuk bertanya memandangkan ini melibatkan hartanah negara. Encik Shanmugam menambah beliau akan menjawab soalan-soalan yang diajukan di Parlimen sebaik saja semakan itu selesai dijalankan. I suggested that I would like an independent review to look into whether there was any wrongdoing. And you have seen PM's statement. We need this sort of approach, regardless of who is involved, to make sure the system operates with integrity. We cannot let doubts about the integrity of ministers fester and be left unaddressed. I have nothing to hide. We should set out the facts, lay them before Parliament and the people. That's the only way to retain trust. And when Parliament next meets in July, the questions will be dealt with. Encik Shanmugam berkata demikian kepada pihak media selepas satu sesi bertemu rakyat di kawasan undinya. Beliau menambah, kedua-dua hartanah itu kosong beberapa tahun sebelum beliau dan Dr. Balakrishnan membuat bidaan. Encik Shanmugam juga menafikan tuduhan-tuduhan online sambil mengatakan orang ramai boleh menilai sendiri apabila fakta-fakta didedahkan kelak. You know, allegations that we have cut down trees illegally, that we got SLA to pay for work done on a car porch. It is also said that I acted in conflict of interest and so on. I don't want to comment much until SMTO's review is done, but I will say, speaking from a personal perspective, the allegations are outrageous. Let the agencies do their work and report to the Prime Minister. Let the review be done. Let the facts come out. And then I will respond. Dalam pada itu, Dr. Balakrishnan mengatakan beliau berbesar hati saranan semakan itu diterima PM Lee. I'm very glad that Prime Minister Lee agreed to have this review and to publish all relevant facts and findings before we have a full debate in Parliament. Para kontraktor bakal berdepan dengan syarat-syarat lebih ketat berhubung projek-projek pemerintah. Para pegawai eksekutif kanan juga akan diwajibkan menyertai program-program keselamatan di tempat kerja. Demikian antara langkah-langkah baru yang diusulkan pasukan bertindak berbilang agensi berhubung keselamatan. Rangkaian kamera yang merakamkan gerak-geri para pekerja. Ia sebahagian usaha untuk mencegah kes kematian dan kecederaan di tempat kerja. Pemantauan sistem kamera ini tidak diwajibkan tetapi menurut pihak kontraktor membantu mereka memenangi projek berdasarkan rekod yang baik. Malah mulai Jun depan, sistem pemantauan kamera diwajibkan bagi projek yang bernilai lebih $5 juta. Ia sebahagian langkah keselamatan baru yang dilancarkan oleh
pasukan bertindak yang merangkumi Kementerian Tenaga Manusia MOM, Kesatuan Sekerja dan para pemimpin industri. Turut dilancarkan satu kempen untuk menggalakkan para pekerja melaporkan sebarang masalah keselamatan. Having an internal reporting framework within companies will support workers in taking ownership of their own and their co-workers' safety through reporting unsafe practices to their employers. We have seen how the concerted efforts of MOM, sector agencies, the union, the industry working together, and how this have helped improve workplace fatality incidents during HSP. Mempertingkatkan keupayaan serta memanfaatkan kekuatan dan kepakaran Badan-Badan Melayu Islam untuk menyokong pesalah Melayu Islam dan keluarga mereka dengan lebih baik. Demikian antara strategi utama Pelan Kerja Baru Rangkaian Pemulihan Badan-Badan Melayu Islam atau MMO untuk menangani isu penyalahgunaan dadah, pesalah dan pesalah bentan. Kadar pesalah bentan dalam kalangan pesalah Melayu Islam merosot dalam tempoh 2 tahun lalu. Kadarnya susut daripada 26% pada 2019 kepada 24.7% pada tahun 2020, iaitu yang paling rendah sejak sedekad lalu. Meskipun satu perkembangan yang memberangsangkan, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Massago Zulkifli mengingatkan ia kekal sebagai satu cabaran yang sukar dan tidak boleh diambil ringan. Saya menyuruh agar anda tingkatkan kerjasama dan sinergi baik ini supaya dapat memberi impak yang lebih ketara. Kerana masih ada kerja yang belum selesai. Sungguh pun kita boleh bergembira dan berbangga dengan pencapaian ini, kita tidak mampu untuk leka. Hari ini, setiap 2 dalam 5 bekas banduan kembali ke penjara dalam tempoh 5 tahun. Lantaran itu, rangkaian pemulihan Badan-Badan Melayu Islam yang melibatkan hampir 30 pertubuhan melakarkan pelan kerja 2 tahun untuk menangani isu tersebut. 3 strategi utama yang dilakarkan termasuk memperbaiki proses rujukan para pesalah kepada program-program sedia ada, mempertingkatkan kerjasama serta menggalakkan perkongsian amalan-amalan terbaik dan ilmu serta memanfaatkan kebolehan setiap pertubuhan. Daerah Masjid Utara mempunyai lebih kurang 119 pendamping biasa. Jadi apa yang kami sedang usahakan untuk memberi latihan khusus bagi pendamping ini supaya dapat membantu keluarga bagi mereka yang sedang di dalam penjara. So dengan adanya framework yang diketengahkan pada hari ini, ia akan membantu MK Baik Jalan Besar untuk memberi bantuan yang menyeluruh. Ini termasuk sokongan kewangan kalau ada yang perlukan daripada pihak SSO, sokongan untuk pelajaran. Dalam pada itu, strategi kempen Dadah Itu Haram juga diperhalusi lagi. Sebelum ini, aktiviti yang dianjurkan lebih menjurus ke arah menjana kesedaran masyarakat terhadap masalah dadah dan memperkasakan kumpulan sasaran dengan pengetahuan. Rancangan 3 tahun buat kempen itu kini akan memberi tumpuan kepada arah hidup sihat bagi perubahan tingkah laku selain terus meningkatkan kesedaran tentang isu penyalahgunaan dadah. Singapura dan Malaysia menegaskan lagi hubungan pertahanan yang baik sejak sekian lama. Para Menteri Pertahanan kedua-dua buah negara bertemu semasa menghadiri acara Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi. Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen turut bertemu dengan Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Loke. Angkatan Bersenjata Singapura atau SAF mengambil bahagian di 5 dengan pameran kapal perang dan helikopter. Pasukan Pertahanan Singapura dan Malaysia sering mengadakan latihan bersama 2 hala dan kegiatan berbilang pihak. Presiden Halimah Yaakob mengalu-alukan kerjasama lebih erat antara Kazakhstan dengan ASEAN. Beliau menambah kedua-dua rantau adalah sebahagian benua Asia yang lebih luas dan ada kepentingan serupa. Puan Halimah berkata demikian di Universiti Nazarbayev di mana beliau dianugerahkan ijazah kehormat. Puan Halimah menekankan walaupun kedua-dua negara mempunyai situasi yang berbeza-beza, mereka ada cabaran-cabaran yang sama untuk ditangani bersama. Contohnya, memanfaatkan pendidikan untuk meningkatkan para pelajar daripada latar belakang kurang bernasib baik. Ini selain menggalak kesamaan jantina di tempat kerja, merubah pemikiran terhadap wanita serta memupuk dialog silang agama untuk menggalakkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. At a time when many societies are becoming more polarized and divisive, it is even more critical to think about what unites us
despite our differences and improve the quality of our conversations, relationships and practice as we build more cohesive societies for the future. I believe Kazakhstan's experience in this important area would be useful to other countries. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong akan berucap di Forum Nikkei tentang masa depan Asia ke-28. Tema forum tahun ini adalah memanfaatkan kuasa Asia bagi menghadapi cabaran-cabaran global. DPM Wong akan turut melakukan lawatan rasmi ke Tokyo sehingga Sabtu ini. Beliau bakal bertemu dengan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida serta ramai lagi tokoh politik dan perniagaan Jepun. Encik Wong juga akan beramah mesra dengan warga Singapura yang sedang menetap di Jepun. Inflasi teras Singapura pada April lalu kekal di paras 5%. Kadar inflasi yang tinggi bagi khidmat berkaitan perjalanan diimbangi harga lebih rendah untuk bekalan gas dan elektrik, makanan serta runcit. Inflasi keseluruhan pula meningkat sedikit kepada 5.7%. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga bidang perkhidmatan serta pengangkutan privat yang mencecah 10.4%, ekoran harga kereta yang lebih mahal. Harga perkhidmatan juga naik kepada 4.3% selepas tambang pesawat dan biaya perjalanan meningkat. Kos penginapan turut naik sedikit dengan biaya penyelenggaraan dan pembaikan rumah yang lebih tinggi. Sebaliknya, harga sektor runcit dan barangan lain merosot kepada 2.9%, ekoran peningkatan lebih rendah harga pelbagai produk. Harga makanan pula kekal di paras sederhana iaitu 7.1%. Biaya utiliti turut merosot kepada 2.7%, ekoran kenaikan harga lebih rendah bagi gas dan elektrik. Penguasa Kewangan Singapura MAS menjangkakan kadar inflasi akan kekal tinggi untuk bulan-bulan mendatang. Namun inflasi bakal kembali sederhana apabila kos import merosot dan pasaran buruh semakin longgar. Para pekerja domestik hijraan atau pembantu rumah dan majikan mereka kini ada satu lagi wadah untuk mendapatkan bantuan atau nasihat. Pusat Pekerja Domestik atau CDE yang ketiga dibuka di Woodlands. 2 pusat CDE sudah pun dibuka di Tampines dan Pasir Panjang sebelum ini. Temu bual kesejahteraan dengan para pembantu rumah baru boleh diadakan di 26 bilik di pusat ini. Mereka perlu menghadiri 2 sesi dalam tahun pertama mereka bekerja dan temu bual itu boleh membantu dalam memantau jika mereka dapat menyesuaikan diri kepada kehidupan dan pekerjaan di Singapura. Pusat ini bertujuan mengukuhkan sokongan bagi para pembantu rumah serta kesejahteraan mereka. Ada juga bengkel pendidikan untuk mereka menimba kemahiran baru pada hujung minggu. Dana Upaya Mediacorp kini bertukar nama kepada Dana Upaya Goh Chok Tong. Langkah ini diambil bagi mencerminkan tujuan asalnya sebagai dana masyarakat yang diilhamkan oleh Menteri Kanan Emeritus itu pada 2016. Mediacorp akan kekal sebagai rakan media bagi dana tersebut. Penjenamaan semula itu berlaku serentak dengan usaha meluaskan usaha dana tersebut bagi membantu golongan kurang upaya. Oleh itu, sebuah jawatan kuasa baru bagi pengumpulan dana turut dilantik. Antara rancangannya termasuk menghulurkan bantuan kewangan serta melengkapi usaha sedia ada pemerintah dan agensi-agensi khidmat sosial.